Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla kerana telah memanjangkan umur kita, memberi kesempatan kepada kita dapat lagi bersama dalam majlis ilmu, di dalam pengajian kita kepada kitab Munyatul Musalli, peninggalan ataupun karya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Sambungan perbincangan kita, tengok dalam muka surat 20 baris yang ke-12, iaitulah bab salatul jamaah. Alhamdulillah, kita telah bincang tentang salat, rukun-rukun, syarat-syarat dan hikmah-hikmahnya yang besar. Diikuti pada kali ini dengan salatul jamaah, lambang keagungan umat Islam. Ini merupakan, nak tengok umat Islam tu kuat di mana-mana tempat, kita tengok masjidnya penuh ke tidak. Dan kita tak perlu berfalasafah. Ada setengah orang ni macam-macam duk tulis, umat Islam ni kalau masjid dia penuh, subuhnya seperti solat Jumaat, maka kuat. Bila kita tanya balik orang yang tulis tu, awak pergi ke tak? Dia kata dia forward orang tulis juga. Dia kata apa? Jadi duk main atas forward, tak jadi apa, tak jadi. Yang kita naknya, kalau itu kesedaran kita, bagaimana nak penuhkan rumah-rumah Allah ini dengan hamba-hamba Allah yang sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia menjadi lambang kepada keagungan, kehebatan syariat syiar ini. Baik, kita mulakan dengan bacaan kitab. Saya Ustaz ni. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan demikian lagi setengah daripada orang memelihara akan sembahyang dan yang mendirikan baginya mengekalkan ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakan dia dengan berjemaah, kerana bahawasanya orang yang sembahyang berjemaah itu lebih atas sembahyang seorang dirinya dengan 27 darajat, seperti barang yang datang pada hadis. Maka orang yang memudahkan dengan laba ini dibangsakan laba pada agama lagi ukhrawi, padahal tiada dibayar pada menghasilkan dia, dan tiada dipatut mencapaikan dia, tiada dipenat mencapaikan dia. Maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya, dan orang yang tiada menghiraukan dia. Dan lagi kerananya, kata sunnah ulama, ia fardu kifayah, diperang akan orang yang meninggalkan dia. Dan lagi pula kerana memeliharakan madhab yang mengatakan orang yang jiran masjid tiada harus sembahyang melainkan di dalam masjid jemaah. Baik. Dan demikian lagi setengah daripada ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang yang memelihara akan sembahyang. Jadi orang yang mendiri iqamatis salah, orang yang menjaga salat itu, iaitu dan mendirikan baginya, itu dia panggil yang pertama memelihara salat. Yang kedua iqamah, mendirikan salat itu, ia mengekalkan dan menyungguhkan, kekal dan bersungguh-sungguh di atas mengerjakan salat itu dengan berjamaah. Kerana bahawasanya orang yang salat berjamaah itu lebih pahalanya di atas seorang sembahyang seorang diri dengan 27 darjah, seperti barang yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda di situ hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdulu salatal fazi bi 27 darajah. Ya,
terjemahannya di atas itu, solat berjamaah itu mengatasi pahalanya daripada solat seorang diri dengan 27 darjat. Ini darjat yang tinggi. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis salatul jamaah, hadis sahih, Imam Bukhari dan Muslim telah menghuraikan dia, dan kita patut sangatlah. Ini dipanggil bonus berganda, gandaannya tinggi dan manfaatnya besar. Manfaat yang pertama, confirm orang salat jamaah ini tak tersalah bilangan rakaat. Confirm ke tidak? Sebab kalau kita terlupa, orang lain ingat. Dan tak ada siapa pun yang berkompromi dengan imam. Kalau imam salat 5, semua diam, tak ada. Cuma nak tegur waktu tu confused, sebab dia pun tak ingat juga berapa. Itu sajalah. Itu tanda aras, dia panggil parameter khusyuk tak khusyuk kita dalam salat, sehingga kita boleh kesan berapa rakaat imam tu ataupun tak boleh dikesan. Itu terpulang kepada hati masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan yang kedua, salatul jamaah ini, kesalahan yang dibuat oleh makmum ditanggung oleh tuan imam. Jadi kalau kita salah, tak perlu kita beritahu pada imam, Pak Imam tolong sujud sahwi bagi pihak saya kerana saya salah. Tak ada. Dan kita sendiri pun tidak diminta supaya melakukan sujud sahwi. Kenapa? Kerana imam sudah menanggung kesalahan yang dibuat oleh makmum di belakangnya. Selagi kita bersifat makmum, duduk di belakang imam, maka ketika itu imam menanggung kesilapan yang dilakukan oleh makmum. Alhamdulillah, itu di antaranya. Jadi jelas dari hadis pada kita ini, kalau boleh tanda besar-besar yang Syekh Daud tulis ini. Maka orang yang memudahkan dengan laba ini, apa laba? Keuntungan. Ini bahasa lama lah. Ada laba tak laba berniaga ni? Itu laba. Laba rugi, untung rugi. Orang yang memudahkan dengan keuntungan ini, yang dikira sebagai keuntungan pada agama, lagi ukhrawi, keuntungan untuk akhirat, padahal tiada payah untuk menghasilkan dia. Payah ke tak payah? Maya jemaah ni, siapa kata payah? Pergi je dapat. Dan tiada penat mencapaikan dia. Tiada penat. Ada setengah naskah tiada patut. Itu kena betul. Kalau kata tak patut, apa benda? Tiada penat. Tiada penat untuk mencapainya, tak penat. Siapa dia penat? Lagi rehat ada kita tak? Dia kata rumah saya jauh. Betul lah, rumah awak jauh, tapi tengok depan tangga tu, parking tak muat, kereta lagi, motosikal lagi. Apa yang kata nak jauh? Tak ada alasan dah. Depan Allah nanti kita tidak ada alasan. Tak ada alasan. Sebab saya tengok ada dalam YouTube orang duduk so, ada seorang pakcik di Asir di Arab Saudi, umur dia 77 tahun. Dia kata, aku merangkak daripada dulu sampai hari ni tak pernah tinggal salat jamaah. Merangkak dia berjalan. Kena ambil orang gambar-gambar orang macam ni, kita kena ambil tengok. Jangan duduk tengok gambar-gambar orang lompat-lompat, tak ada faedah tu. Pakcik ni boleh merangkak, jalan dengan lutut dia, dia berjalan kaki 4. Kaki dia 4, macam mana jalan kaki 4? 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut. Jadi kaki 4 dia berjalan. Dia kata berapa puluh tahun dah, setiap kali solat jemaah dia tak pernah tinggal. Saya tak naklah bawa cerita orang zaman dulu, ulama-ulama tabi'in, ulama salafus salih yang menceritakan, aku waktu nak mati anak dia menangis. Dia kata, wahai anak dia, tak payah menangis. Bapa kamu ini munzu arba'ina sana, semenjak 40 tahun dahulu orang azannya aku sudah di masjid. Oh, kita kata itu zaman dulu, boleh jadi sudah jadi metos zaman kita ini lah. Apa cik Asiri masih hidup lagi, berjalan kaki 4 pergi masjid, tak pernah tinggal salat jamaah. Jadi kita kena ambil cerita-cerita orang ni, barulah kita terasa betapa kerdilnya kita. Kemudahan yang begini asas ada. Kadang-kadang kita nak beli rumah pun cari tengok dalam lokasi kroki apa ni, peta tu tengok, dekat masjid saya nak ni. Waktu nak beli rumah, waktu duduk atas rumah tak nak turun pula pergi ke masjid. Allahu Akbar. Ini dipanggil. Saya nak ulang balik apa yang dikata oleh Syekh Daud. Maka orang yang memudahkan dengan laba ini, dengan pahala ini, dengan keuntungan yang dikira sebagai agama dan ukhrawi ini, padahal tiada payah menghasilkan dia dan tiada penat mencapaikan dia,
maka adalah orang itu orang yang memudahkan agamanya, subhanallah, dan orang yang tiada menghiraukan dia. Kita ni duduk kategori mana? Hirau ke agama ke? Mudah ke agama ke? Tak kira. Ada setengah orang ni kalau bercakap lawan Yahudi, tombok meja, terbalik gelas. Sampai tuan kedai kata, bayar ganti rugi saya punya gelas. Sudah-sudah tombok meja, marah pada pokok Yahudi Zionis ni, buka, ambil dalam poket, bawa keluar rokok, membuat tahu orang putih juga. Sudah risau rokok balik, orang azan kat masjid minta teh pula. Ni semangat kuat, tapi tak kena pada pelaksanaan, tidak tercapai. Ini orang itu, orang yang tak pergi salat jamaah ni tanpa uzur, orang yang memudahkan agamanya, dan orang yang tiada menghiraukan dia, wal iyaz billah. Dan lagi kerana kata setengah ulama, salat jamaah ini fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Di perang akan orang yang meninggalkan dia, subhanallah. Orang fardu kifayah maknanya kalau satu kampung ni, satu taman perumahan ni, satu daerah ni tidak ada orang salat jamaah, bermakna kena perang kampung tu. Ini bukan kampung orang Islam. Itu makna fardu kifayah. Tengok pandangan ulama, saya nukilkan di sini secara ringkas untuk maklumat kita. Mazahibul ulama, mazhab ulama, yang pertama mengatakan salat jamaah ni fardu ain. Mana fardu ain bagi orang laki-laki, tak pergi berdosa macam salat Jumaat tak pergi. Ini pandangan Imam Ahmad dan ulama-ulama hadis, fardu ain. Yang kata fardu kifayah tadi, iaitulah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata fardu kifayah. Kalau sekampung ni tidak ada orang yang salat jamaah, bermakna semua penduduk kampung berdosa. Semua penduduk kampung berdosa. Kerana itulah saya tengok kalau ada pakcik-pakcik kita di kampung ini yang mampu salat jamaah, yang boleh jaga surau di masjid kita, biarlah penduduk kampung, komiti dalam kampung ini kutip derma, bagi sumbangan dengan pakcik-pakcik 2-3 orang, 4-5 orang ni, bagi allowance tetap dengan dia. Kamu jangan pergi mana-mana, kedatangan diambil, cukup full kedatangan kita bagi allowance dia, paling tidak pun RM10 satu hari, menghidupkan masjid. Kalau dia tak ada orang ni, kambingnya duduk kat surau, semua berdosa satu kampung. Berapa banyak kampung-kampung, berapa banyak surau-surau yang tidak hidup, yang tidak ada azan 5 waktu. Jadi semua orang kampung ni berdosa. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita, macam mana? Kita bagi allowance, bagi sumbangan kepada orang yang boleh duduk. Dia kata saya pun nak pergi cari makan juga, tak payah cari, kita bagi siap dah dia punya allowance. Boleh buat tak boleh buat. Ada pandangan yang ketiga mengatakan sunat muakkad. Sunat muakkad ini makruf daripada mazhab Hanafi dan sebahagian daripada ulama Syafi'i mengatakan sunat muakkad, tetapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj mentashihkan pandangan yang mengatakan fardu kifayah, bukan setakat sunat saja. Yang keempat, ini berat ni. Salatul jamaah ini fardu ain dan syarat kepada sah salat. Kalau orang ni duduk kat masjid, dia dengar azan, tak pergi masjid, tak sah salat di rumah. Ini pandangan siapa? Pandangan sebahagian ulama Hambali dan Ibnu Hazim, mazhab Zahiri. Orang mazhab Zahiri ni hebat sungguh dia. Dia mengatakan salatul jamaah ini fardu ain dan syarat kepada sahnya salat. Jadi kalau tak pergi masjid, tak sah salat dia. Jadi alhamdulillah kita ambillah pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah, yang sederhana, wasati dalam masalah ini, kita ambil yang fardu kifayah. Dan lagi pula kerana mazhab memeliharakan mazhab yang mengatakan orang yang berjiran dengan masjid tidak boleh salat melainkan di masjid, dalam masjid jamaah. Jadi yang ni siapa kata tadi? Mazhab Ibnu Hazim, berdasarkan kepada hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat bagi jiran masjid kecuali di masjid. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ad-Daruqutni, Al-Hakim, tetapi sanadnya dinilai dhaif oleh pengkaji hadis. Jadi kalau hadis ini sahih, berat kita. Maknanya orang tak salat di masjid, sebagaimana kata-kata Ibnu Hazim, tak sah salat dia. Jadi para ulama membuat satu ikrar, buat satu ketetapan bahawa al-khuruj, keluar daripada khilaf ulama itu mustahab, dituntut. Jadi kalau ulama khilaf, yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh,
Maka kita ambil pandangan-pandangan yang lebih ihtiyat, lebih berhati-hati pada agama itu lebih baik, lebih utama. Kata setengah ulama, membandingkan salat berjamaah itu seperti air yang banyak, tiada menajiskan dia kedatangan najis, melainkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Cantik tu. Air yang banyak, bagi kita mazhab Syafi'i, air nak sempadan banyak sikit air ni setakat 2 qullah. 2 qullah, orang kata 2 qullah. 2 qullah. 2 qullah ni banyak mana? Kecil ya 2 qullah ni. 1 hasta lebih sikit ya. Kemudian 4 persegi. Satu sini, itu 2 qullah. Kalau nak tengok dari sudut liter, kita kena tengok dalam kitab fiqh, fiqh manhaji contohnya, dia ada ukuran kat situ. Itu perbezaan. Maknanya dia kata air bila cukup, iza balagal ma'ul qullataini, apabila air sudah cukup 2 qullah, maknanya sudah cukup banyak, maka najis yang jatuh itu tidak memberi kesan, kecuali apabila berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Bila berubah ni, barulah dia bertukar menjadi air najis. Sama juga bandingkan dengan salat ini. Kalau kita salat berjamaah, setakat kita salah sikit-sikit, tidak membatalkan salat, kecuali berubah sungguh dia punya warna, berubah sungguh dia punya kedudukan salat tu, batal wuduk dan sebagainya, barulah dia batal. Bersalahan air yang sedikit jadi najis dengan kedatangan najis jikalau tiada berubah rasanya atau baunya sekalipun. Kita hari ini tidak nak bahas tentang air, nak bahas tentang salat. Cuma mungkin akan timbul soalan sampingan. Dia kata macam mana pula keadaannya air yang ada di tempat kita hari ini? Kalau tak ada, kalau tidak berwarna, biasa banyak air di sungai-sungai kita hari ini warna kuning. Mana kalau nak buat teh susu tu tak payah beli susu dah, pakai letak gula jadi selalu kuning tak? Sah ke tak sah kita guna air tu? Tukar warna tu, dalam kitab kata tukar warna, rasa dan bau. Jadi salah satu sifatnya telah bertukar. Boleh sah? Macam mana boleh sah? Sebab yang bercampur itu benda yang bukan najis. Tanah tidak najis, bahkan tanah itu sendiri termasuk di dalam salah satu daripada alat bersuci, tahur. Cuma timbul lagi isu masalah setengah-setengah air paip ni bau klorin. Itu pun dibahas oleh para ulama, klorin pun tidak termasuk dalam perkara najis. Cuma bau dia itu memang tabiat dia berbau, sebagaimana setengah-setengah air ada juga baunya dan tidak menjadi masalah. Yang intinya pertukaran itu berlaku, masuk benda-benda lain yang menajiskan. Jadi cantik bandingan ini. Salat jamaah seperti air yang banyak, tidak menajiskan kecuali berubah 3 perkara tadi. Dan demikian lagi syaitan kuat ke atas orang yang sembahyang sendirian. Syaitan gagah dia, power dia untuk nak goda kita. Tiada kuat ia atas orang yang sembahyang berjamaah. Sebab apa? Kerana dia tak mudah untuk, kalau kita berapa rakaat ni, kita yakin bahawa orang sebelah kita, kiri kanan kita, depan belakang kita takkan lupa macam kita juga. Jadi dia tak boleh nak ganggu kita secara mudah-mudah. Karena itulah dalam hadis Abu Darda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwaza alaihimus syaitan." Nabi mengatakan tidak ada manusia yang berkumpul 3 orang di mana-mana kampung ataupun di bandar. Kumpul 3 orang, la tuqamu fihimus salah, tidak didirikan salatul jamaah, illa istahwaza alaihimus syaitan, kecuali mereka akan dikuasai oleh syaitan. Ya, kalau kita berjalan sama-sama kita pun buat jamaah, berhenti tempat buat jamaah, jangan seorang-seorang. Fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dzibul qasiyah, hendaklah kamu salat berjamaah kerana serigala akan makan kambing yang bersendirian. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Dan lagi orang yang sembahyang sendirinya itu tiada disurat, makna tidak ditulis pahalanya, melainkan barang yang diakalkan dia.
maknanya setakat apa yang dia ingat dalam salat tu. Dan sembahyang dalam jamaah itu disuratkan baginya salat yang sempurna jika tiada akalkan. Jadi dalam kitab ni kata salat berjamaah walaupun kita ni agak galik, agak khayal, tapi ditulis pahala sedemikian. Berapa dah kelebihan? Patut kena letak nombor kat situ. Dan lagi salat berjamaah itu tali yang disuruh kita berpegang dengan dia di dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kamu sekaliannya dengan tali Allah, jangan berpecah-pecah. Ayat ini dalam surah Ali Imran ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103. Jarang orang terjemah hablillah di sini dengan makna salatul jamaah. Biasanya penceramah-penceramah ni kalau bawa ayat ni dia bawa maksud lain. Wa'tasimu bihablillah, jangan pecah-pecah ni dalam makna lain. Tapi Syekh kita ni rahimahullah satu istinbat yang agak tinggi, dia letak di sini salatul jamaah. Hablillah di sini dengan makna salatul jamaah. Wa'tasimu bihablillah ay salatul jamaah. Maka tiap-tiap orang yang lalai akan dia, sungguhnya sangatlah besar ia lupa akan maslahah agama, dan sedikit gemar semangat dia daripada menyungguhkan pekerjaan akhirat. Allahu Akbar. Banyak pukulan hari ni. Pukul tak pukul? Pukulan hampir maut ini. Orang yang tengok ni, orang yang lalai salat jamaah ini dikira orang yang lupa maslahah agama, dan orang yang tidak semangat dan tidak bersungguh untuk menuntut akhirat. Allah. Jadi kita nak letak dalam kategori mana kita? Letaklah di sini. Fadhal Iqra. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka tiada diketahui orang yang menuntut akan dunia menanggung ia akan penat, dan payah ia kerjakan yang berat berjaga malam, dan berpanas ia sehari, manakala hasillah baginya maksudnya suku sejempul daripada labanya. Nescaya lupa ia daripada menanggungkan akan payah-payah, dan dimudahkan segala yang payah-payah, dan membilangkan barang yang tercapai daripada laba dunia yang fani itu akan tuannya yang amat besar. Dan barang siapa tiada mengira-ngirakan pekerjaan ini bagi dirinya bahawa adalah ia pada Allah, dibilangkan daripada orang yang munafik, bahkan melainkan nyata ada padanya daripada udzur yang mengharuskan meninggalkan berjamaah pada maslahah pada agama, atau daripada dunianya pula yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya, pula yang mengatakan dosanya, qaul yang mengatakan wajib atau lepas makruh, dan supaya mencapai dengan pahala jamaah. Tengok bandingan, dia buat bandingan yang cukup simple tapi nampak. Maka tiada diketahui orang yang menuntut dunia, orang yang mencari habuan dunia, kerja lah, nak dapat gaji, kita kata, nak dapat upah, menanggung akan penat dan payah dia bekerja yang berat, berjaga malam dan berpanas sehari. Orang yang duk angkat batu atas rumah, atas bangunan, tengok malam pun angkat, siang pun angkat, penat dia, kita nampak sangat. Manakala hasillah baginya maksudnya suku sejempul, mana sangat sedikit lah dapat. Cuba kita bayangkan, orang ni bekerja angkat batu tengah panas daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang, dapat suku sejempul, dapat RM20 ya gaji, RM30 kita kata, 40 tak padan dengan apa yang dia buat begitu kuat. Sedangkan orang lain duduk dalam aircon, kerja dia sains surat ya, dapat RM10,000 sebulan. Nak banding orang ni. Tapi bila dapat suku sejemput, dapat sedikit habuan itu, lupa ia daripada menanggungkan yang payah-payah dan dimudahkan segala yang payah-payah, dan mengira, membilang apa yang tercapai daripada bahagian dunia yang fani, yang rusak itu akan tuannya yang amat besar. Terlupa.
dapat gaji hilang yang perlu satu hari bekerja. Dan siapa yang tiada mengira-ngirakan pekerjaan ini bagi dirinya bahawa adalah ia pada Allah, kita tak kira salat jemaah ini pahala yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dibilangkan daripada orang-orang munafik wal-iyazubillah. Orang yang tak ambil besar pahala salat jemaah ini, orang ini dikira bertaraf munafik. Mana cerita dia? Tengok, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Terjemahan terus, siapa dia suka nak jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan dia Islam, hendaklah dia jaga haula'is salawat, jaga salat fardu itu haitsu yunada bihin, di mana tempat dipanggil kita pergi. Orang azan pergi situ, kerana Allah SWT telah mensyariatkan kepada Nabi kamu sunanal huda, sunnah-sunnah yang bawa petunjuk, dan salat jamaah ini termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Sekiranya kamu salat di rumah-rumah kamu, sebagaimana melakukan salat oleh golongan-golongan yang tak pergi ke masjid di rumah mereka, la taraktum sunnata nabiyyikum, nascaya kamu telah meninggal sunnah Nabi kamu, walau taraktum sunnata nabiyyikum ladalaltum, kalau kamu tinggal sunnah bermakna kamu telah sesat. Allahu Akbar. Panjang cerita dia. Dia kata kita tengok di zaman mereka itu, orang-orang yang ambil wudu berjalan berduyun-duyun ke masjid, ada orang yang digalas, dipikul bawa ke masjid. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu inda ila munafiqun ma'lumun nifaq. Kami di zaman dia, kami kenal orang yang tak pergi masjid itu, itulah orang munafik wal iyazubillah. Nasib baiklah apa ni, cara bacaan ini tidak lagi dibaca di zaman kita hari ni. Kalau baca zaman kita ni berat tak berat? Berat nah. Satu-satu pertamaan perumahan sampai 3,000 penduduk, surau yang 200 orang pun tak penuh. Asar Abdullah bin Mas'ud ini diriwayat oleh Imam Muslim, nombor dia 654. Bahkan melainkan nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan jamaah. Jadi kalaulah orang ni tak pergi kerana uzur yang diharuskan tinggal jamaah pada maslahat agama atau maslahat dunianya, pada kaum yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama-samanya pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya. Jadi kalau orang ni tak boleh pergi, uzur sangat, maka dia kena solat di rumah dia tadi dengan orang lain. Solat dengan isteri dia, solat dengan anak-anak perempuan yang ada di rumah, biar jadi dia ni solatul jamaah juga. Tapi jangan daripada awal lagi. Setengah orang ni dia kata, ustaz, kalau saya pergi solat di masjid, macam mana dengan isteri kat rumah? Jadi kita jawab, bawa sama-sama pergi. Tak bolehlah anak kecil, bawa anak kecil berlari kat masjidnya halal beri pak imam pula. Jawabnya macam mana? Dia kena pergi salat jamaah di imam masjid, sudah salat, zikir yang lepas salat yang kita dah ajar tu, balik ke rumah, salat jamaah pula dengan isteri. Kena pergi dulu. Jangan terus pakat tak pergi. Kalau tanya kenapa tak pergi masjid? Salat kat rumah je, jadi imam. Itu tidak tepat. Jadi kalau dia nak, dia kena ambil seorang sembahyang bersama-sama di rumahnya supaya sejahtera, selamat daripada dosanya, pada kaum yang pada pendapat yang mengatakan wajib salat jamaah itu, atau lepas daripada sifat makruh bagi orang yang mengatakan sunat, dan supaya mencapai pahala berjamaah. Alhamdulillah, jadi kita kena buat juga. Dan hasilah jamaah itu imam dan seorang makmum. Jadi jemaah ni paling kurang minimal dia 2 orang, imam dengan makmum. Jikalau dengan anaknya atau isterinya atau gundiknya tak ada lagi sekarang. Gundik yang ada hari ni gundik yang tidak halal. Zaman dulu, zaman ada hamba dulu, zaman jihad Islam kuat dulu, dia gundik ni dia panggil hamba. Hamba boleh duduk dengan dia. Atau khadamnya. Khadamnya ada sekarang ni, bibik tu khadam lah tu, mandu kita tu kira khadam lah. Tapi jangan ambil rukun hukum hamba tu
pergi pasang dekat bibik kita ini, tak boleh. Jadi ada bila kita pergi rumah, kadang-kadang rumah kawan-kawan kita baik, orangnya orang kira orang beragama lah, ada faham agama, tapi tak faham juga. Anak dia, isteri tudung, bila keluar bibik tak tudung. Saya kata, siapa ni? Dia tengok kita, tengok lain macam, dia kata, ustaz, ini bibik saya. Saya kata, dia kafir ke Islam? Islam. Kalau dia orang Islam, muslimah, wajib dia kena tutup aurat. Kita kena ajar dia sebagai tuan rumah. Aku bukan cemburu denganmu, ibu cakap, tapi auratnya mesti dijaga. Itu tanggungjawab kita. Oh, dia kata tak boleh kuat-kuat, dia lari. Siapa suruh cakap kuat? Perlahan-perlahan saja. Bawa dia pergi ke gedung-gedung tudung cukup banyak di sini. Suruh dia pilih mana yang cantik untuk di rumahnya ini, untuk di luarnya. Kita ni kalau cakap baik, dia peminat. Lepas dia pakar tu, ambil terus gambar, masuk Facebook lalu, kata tengok ni, awak pakai tudung muda 10 tahun lebih daripada tak pakai tudung. Kena puji hak ni, tidur pakai tudung lagi. Ni asyik duk ceramah, awak ni muslimah, tak pakai haram, neraka. Marah dia, lari dah. Balik-balik lepas kerja ni tak ada dah bibik. Asyik kena ceramah je. Buat baik, ahsin ilan nas tastabir qulubahum, kata ahli syair. Buat baik kepada orang, kamu dapat menarik hati mereka. Ini kita buat marah dengan orang, buat apa? Tengok, ingat, khadam yang ada di rumah kita bukan hamba. Taraf mereka taraf sama dengan orang lain juga. Jangan duduk buat dia macam ni. Kadang-kadang memang berlaku sedemikian. Orang baik-baik tapi bila bibik keluar tak ada tudung. Dan tiap-tiap banyak jamaah, apabila ramainya jamaah, maka besar lebih afdal dan banyak pahalanya. Lagi tinggi, lagi ramai jamaah, lagi afdal, kerana diberi pahala dengan bilang sebilang-bilang orang yang bersama-sama ia salat dengan dia, dan bertambah labanya, bertambah keuntungannya, suci sembahyangnya. Istimewa lagi jika adalah imam itu orang yang saleh dan ahlul khair, orang yang suka buat kebajikan, dan salah, orang yang baik. Dia kena ingat di sini. Kalau kita pergi masjid yang ramai orang, mari masjid negara ni orang ramai salat jemaah, kita pergi ke sini. Masjid mana-mana lagi. Cuma jangan sampai masjid di kampung kita yang tak ramai itu akhir sekali tutup masjid. Semak. Kenapa? Oh, saya tak main yang 10 orang ni, nak ambil yang 300-400 salat jemaah. Habis kalau semua pegang mazhab ni, berapa orang tinggal kat surau kita? Akhir kali tutup. Ayat itu dia panggil ini maslahah. Dua maslahah. Yang pertama maslahah nak ambil pahala besar, cantik. Maslahah yang kedua nak jaga syiar di kampung kita. Jadi kalau kita lari yang menyebabkan syiar ini mati, lah kita kena duduk di kampung kita, walaupun tak banyak tapi niat kita nak ramai. Jadi macam mana nak ramaikan? Kempen kena kuat. Gerak gempur bagaimana nak menambah ahli jemaah masjid kena kuat. Jadi sempena dengan kedatangan Ramadan yang mulia ini, kuatkan kempen. Orang yang pergi ni bagi apa saja, biar dia dapat maklumat bahawa salat jemaah ini menjadi satu fardu kifayah, dan selepas daripada salat jemaah, selepas daripada hari raya pun mereka datang lagi, insya-Allah. Jangan hanya berhenti setakat Ramadan itu saja. Jadi itu di antara pandangan ulama. Kalau kita cuma sekali-sekala bolehlah kita pergi. Orang panggil nak ambil semangat, pergilah. Kalau ada ceramah contoh di masjid lain yang lebih ramai, jadi kita minta maaf dengan orang surau kita, pergi. Tapi jangan tinggal terus kita punya tempat. Dan lagi disebut dalam beberapa hadis bahawa tiap-tiap langkah yang dilangkahi, kita berjalan oleh seorang hamba itu, kerana berjalan menuntut berjamaah, pergi cari salat jamaah, pahala yang amat besar, iaitulah ditulis 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Itu ana dulu sebut dahulu dalam sebuah kitab Sifatus Salatin Nabi oleh Syekh Turaifi. Dia sebut di situ salat jamaah, salat yang kita buat ni, ada sekali kita buat salat 4 rakaat itu 600 sunnah kita telah menghidupkan. 600 sunnah. Jadi siapa dia berani, ada peluang nak kumpul di mana sunnahnya, coba buat. Daripada awal lagi ni, ambil wudu. Sudah ambil wudu, baca doa. Lepas baca doa, pakai pakaian, baca doa pula. Berjalan nak pergi ke masjid, baca doa. Sampai di masjid, tahiyatul masjid, duduk dalam
Allahu Akbar. 600 daripada saat ini sampai sudah solat, nak pergi solat itu ada 600 sunnah kita telah menghidupkan satu saja. Jadi berapa kaya kita kalau setiap hari kita hidupkan solat jamaah ini. Jadi setiap langkah itu ada. Dan menanti salat, menanti sembahyang. Kemudian daripada sembahyang itu setengah daripada mendatangkan dirinya kepada Allah. Umpama dia sembahyang maghrib, sembahyang maghrib, kemudian dia duduk menanti salat isyak. Jadi banyak tempat kita alhamdulillah, bila kita salat maghrib kita tak keluar, tunggu salat isyak. Celah-celah tu ada orang kuliah, kita dengar. Tak ada orang kuliah, kita baca Quran, kita berzikir. Zikir yang paling mudah yang telah kita belajar, apa nama zikir? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan lupa hal ini. Kita duduk sampai isyak. Bagi dan yang menanti bagi sembahyang, orang yang tunggu salat yang kedua itu dikira pada Allah orang yang sembahyang. Allahu akbar. Tunggu salat. Daripada kita pergi awal, contohnya pergi pukul 6.30 masjid, duduk masjid, sudah salat sunat tahiyatul masjid, baca Quran, zikir, baca zikir petang al-maksur, salat maghrib, tak keluar lagi, tunggu sampai salat isyak. Lepas salat isyak ada lagi program, tunggu. Dia panggil salat tak berhenti-henti ni, pahala dia ditulis pahala salat. Lagi panjang ustaz tu ceramah, lagi baik. Ini kita tidak, oh lah, pukul 9 tak berhenti-henti lagi ustaz ni. Ustaz tak habis tajuk lagi, dia suruh berhenti dah. Kita kena bagi kempen, tak apa, tunggu lagi lama, lagi tinggi, lagi lama darjat dia. Dan orang yang duduk di tempat sembahyang, jangan lari. Ini tidak, lepas salat dah lah pergi awal cantik, lepas salat pergi cari tiang kat luar, nak bersandar, jangan rugi. Orang yang duduk di tempat sembahyang, tempat dia salat situ, dalam masjid dia tu, kalau boleh jangan bergerak, duduk situ ya. Sentiasa malaikat minta ampun baginya dan didoakan dia hingga dia berhadas atau berkata-kata perkataan yang tiada ta'alluq padanya kebajikan. Duduk mengumpat orang lah, tengah-tengah duduk tunggu nak salat yang kedua, cakap dengan kawan, tak bagus lah dia tu tak datang, duk jadi juru audit masjid kita ni. Orang ni tak mari, malam ni kan malam pasal minggu, lekat kat situ lah tu, duk mengumpat orang tak ada sebab-sebab. Orang tu tak mari, mungkin dia sakit perut, mungkin apa masalah, kita duduk tafsir bagi pihak dia, buat apa? Jadi dua saja, tengok dalam hadis ini jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata salatul jami', salat berjamaah itu lebih baik daripada salat di rumahnya, dan salat di pasarnya lebih daripada 25 darjah. Hadis yang pertama tadi 27, hadis yang kedua ni 25. Ada perbezaan tak ada? Ulama hadis kata 27 tu orang yang dapat penuh, full dia punya jamaah 27. Orang yang ekor-ekor je dapat, ini 25, kurang sikit. Apabila seorang kamu ahsanal wudu, ambil wudu dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid, dia berjalan untuk pergi masjid nak salat, lam yakhtut khatwatan, tidak melangkah satu langkah kecuali Allah angkat darjat dia dan menghapuskan kesalahan dia sehingga dia masuk dalam masjid. Bila masuk dalam masjid dia salat, maka orang ini dikira duduk dalam salat maka tahbisuhu, selama salat yang kedua menahan dia daripada nak keluar. Ini darjat yang tinggi. Wa tusalli alaihi malaikah, malaikat berselawat katanya, berdoa padanya, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu. Jadi kita duduk dalam majlis itu, malaikat duduk selawat, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu. Pasal itulah kadang-kadang kita tengok setengah-setengah masjid, bila lepas maghrib tak ada program, jadi kita duduk buat program sendiri, siap sedia, bawa Quran, bawa buku-buku agama, bawa kuliah, dengar. Ada setengah orang dia kata, ustaz saya kalau baca tidur terus. Tak ada masalah, alat-alat moden dah gini, ambil ceramah Abu Anas tu kat Masjid Negara ke mana, tak dalam ni, tak ada, pasang gitu. Baru ni saya turun kapal terbang, ni cerita sikit lah. Sampai nak balik Kota Baru, sampai di KLI, ada seorang anak muda, dia tengok saya, dia terus datang,
salam kemah-kemah. Dia kata nasib baiklah saya balik Malaysia sekali ni jumpa dengan ustaz. Saya kata apa benda? Dia kata dia duduk di New Zealand. Kami bila setiap minggu mengaji kuliah kitab Penawar Bagi Hati. Oh, saya kata hebat. Nanti dulu, hebat tu siapa dia tanya. Yang saya kuliah Penawar Bagi Hati tu, dia download semua dalam internet. Setiap minggu bila dia kumpul lepas maghrib, dia duduk dengar ceramah tu. Pasang kat skrin, dengar. Lepas tu baru dia buat aktiviti lain. Jadi hari ni jumpa dengan Tok Guru, kata cakap jumpa tak padan, paling tidak New Zealand punya tiket kena ada. Itu cerita. Jadi kita ada alternatif. Ada setengah masjid tak ada ustaz. Ustaz tak dapat datang. Maklumlah mazhab Kuala Lumpur ni jam. Siap sedia dengan CD siap. Orang tak mari je bismillah selalu tak. Ataupun ustaz tengah kelang kabut baru nak sampai dalam perjalanan. Kita buka dulu. Cari ceramah-ceramah yang memberi faedah kepada kita, yang memberi ilmu. Banyak ceramah kita alhamdulillah. Letak situ pasang. Jadi ada alternatifnya. Ataupun kita biarkan masing-masing beribadat dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan baca Quran, itu lebih baik. Jadi alternatif banyak alhamdulillah. Zaman kita hari ni tak ada sebab lagi dah orang tak mampu nak belajar dan tak mampu beribadat. Jadi hadis ini jelas riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita akan dia. Jadi amalan yang menjadi harapan kita, iaitulah dia duduk di saf awal. Pergi saf awal dan memenuhkan dia dan menyamakan, meratakan dia, mana sama saf, kerana besar fadilatnya. Allahu Akbar, besar sangat fadilatnya. Inilah di antara hadis yang menjadi keajaiban pada saya. Tuan-tuan dengar hadis ni. Beberapa hadis Nabi SAW mengguna pendekatan lau ya'lamun nas. Tengok hadis dalam Bukhari. Nabi kata lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-safil awal. Kalau manusia tahu kelebihan nida'. Nida' tu azan. Dan kelebihan duduk di saf awal. Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Sampai-sampai tak ada tempat. Berdiri orang, queue nak duduk kat depan. Mereka kena mengundi nak duduk. Allahu Akbar. Jadi ini di antara hadis yang pelik. Nabi SAW tahu dah. Bila Nabi beritahu kelebihan sah awal, orang tahu tak tahu? Tahu. Tapi kenapa dia guna bahasa lau ya'lamun nas? Kalau orang tahu, kalau kamu tahu, seolah-olah Nabi sindir kita bahawa ramai yang tak tahu. Kita hari ni kelebihan sah awal ni, berapa lama dah kita dengar hadis ni? Lama tak lama? Sangat lama. Tapi berapa kali dah kita berebut mengundi nak duduk kat depan? Tak payah mengundi, memang dapat punya. Alhamdulillah, ini kelebihan kita yang tahu. Orang tak tahu biarkan duduk kat belakang, kita yang begini dapat duduk. Jadi ini dipanggil hadis ajaib. Saya syorkan kepada pelajar-pelajar yang buat kajian hadis supaya kumpul hadis-hadis lau ya'lamun nas. Kalau manusia tahu, di antaranya inilah. Kalau manusia tahu, nascaya mereka berebut nak duduk sah awal, berebut nak azan. Kalau manusia tahu, apa yang aku tahu, Nabi kata la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kamu akan menangis banyak, ketawa sedikit. Tapi oleh kerana mu tak tahu, tahu tak tahu mati. Siapa tak tahu? Tapi Nabi guna pendekatan lau. Kalau ini menunjukkan bahawa kita tahu tapi macam tak tahu. Allahu Akbar. Hadis Bukhari dan Muslim daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok beberapa sahabat ta'akhur, duduk kat belakang. Faqala lahum, Nabi kata taqaddamu, mari depan. Fa'tammu bi, naklah ikut aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, orang belakang ikut. Apa Nabi kata? Wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Sentiasalah orang ini duduk kat belakang sehingga Allah Ta'ala letak dia di belakang. Jadi akhirat duduk di belakang juga orang ni, tidak ke depan ke syurga. Wal'iyazubillah. Ini tinggi. Cuma timbul lagi soalan bagi orang perempuan. Saya ni suka bagi pihak menjawab bagi pihak orang perempuan. Dia kata, ustaz, dalam hadis kata sebaik-baik saf orang perempuan di belakang, sebaik-baik saf orang lelaki di depan. Macam mana?
Itu dalam konteks masjid yang tidak ada tirai. Macam masjid kita ni terbuka. Jadi perempuan baiklah duduk jauh bagi orang lain duduk kat depan tu. Yang kita atur di sah depan ni panglima-panglima yang sudah pencen. Mana orang tua-tua kalau tengok dia senyum pun macam menangis, tak ke depan tu. Barulah penceramah tengok pun tak apa pak cik ni. Jadi kalau tengok menangis macam senyum tu bahaya tak? Payah khusyuk pula orang depan tu. Itu kalau saf terbuka. Tapi para ulama membahaskan kalau sekiranya telah didindingkan macam yang kebanyakan masjid hari ni duduk di sebalik tabir ataupun di sebalik dinding, jadi tak ada masalah. Orang perempuan pergi duduk depan pun dia tidak jadi problem, tak jadi masalah. Sebab zaman Nabi SAW sah orang perempuan di belakang. Sehingga Nabi SAW beritahu kepada jemaah ni, kamu jangan mendahului, biar orang laki-laki ni bangun dulu daripada rukuk dan daripada sujud, barulah perempuan bangun. Sebab mereka dulu tak cukup kain. Zaman sahabat zuhud sungguh tak cukup kain. Jadi kadang-kadang dia pakai kain dua helai, satu selendang atas ni, satu di bawah. Sama juga bila lepas salat, biar orang perempuan keluar dulu, barulah laki-laki bangun keluar. Jangan berpaling terus, duduk zikir dulu sampai orang perempuan pergi, baru dia pergi. Itu adab. Mari zaman kita ini ada juga masjid, dia kata oleh kerana zaman Nabi SAW tidak ada tirai, kenapa kita nak tiraikan masjid? Cantik tak cantik teori ni? Cantik, tapi dia punya kesan besar. Apa kesannya? Saya sendiri kadang-kadang tengah duduk kuliah ini, waktu tak kuliah kita tak nampak, bila kuliah ini kita tengok ke belakang. Bila masjid tak ada tirai, masuk makcik ini, adik-adik kita yang perempuan nak salat, Masya Allah, dia buat masjid ni sama dengan rumah dia. Dia buka tudung dia tu 100%, barulah ambil kain telekung pakai, mana aurat lagi ada. Jadi di zaman fitnah yang berlaku hari ni, di zaman manusia yang tidak tahu adab peraturan aurat tak aurat ni, bagi saya tabir lebih baik. Dan kalau kita nak buka lansir untuk beri laluan nak tengok ustaz ceramah pun, biar ada satu sudut khas untuk wanita yang baru datang, dia nak tukar pakaian dia nak pakai telekung dia, letak di satu tempat. Kalau tidak susah. Dia kena ingat, banyak kes yang berlaku, pengalaman-pengalaman yang kita tengok, pemerhatian begini mesti disampaikan, mesti diambil kira. Maka yang terlebih muakkad dan dituntut itu, iaitulah berjamaah itu pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni dah jadi wajib lah, kena pergi sembahyang. Kerana dia wajib aini. Wajib aini, mana wajib bagi setiap orang laki-laki. Kemudian yang pertamanya jamaah solat Jumaat. Orang perempuan boleh solat Jumaat? Boleh. Banyak masjid-masjid hari ni, Masjid Haram Mekah contohnya, Masjid Madinah, dan beberapa masjid di tempat kita ni ada solat Jumaat. Jadi kalau orang kata payah nak cari ustaz, pergi masjid saya. Saya punya masjid, Masjid Ar-Rahman kita tu, memang kita khas untuk perempuan. Karena itulah kalau ada orang dengar khutbah saya kata muslimin dan muslimat, ada orang komplain, dia kata ustaz ni khutbah macam ceramah. Saya kata kenapa ceramah? Kenapa sebut muslimat? Kata memang ada pun 300-400 orang muslimat datang salat Jumaat. Alhamdulillah. Jadi buat rombongan awal-awal biar sampai kat masjid itu salat Jumaat situ. Boleh dan sah, tak payah salat zuhur lagi. Kemudian berjamaah pada salat subuh, ini yang kedua, dan salat isya, kemudian asar, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Maknanya semua salat tu dituntut belaka, tapi dari sudut tarah dianya, susunan. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan salat jamaah, daripada janjinya yang amat sangat istimewa pula orang yang meninggalkan salat jamaat, disuruh perang dan dibakar rumah dan barang sebagainya. Jadi banyaklah hadis-hadis yang menyebut tentang Nabi kita SAW bercita-cita nak bakar rumah orang yang tak pergi salatul jamaah. Jadi banyak lagi Nabi kita sebut dalam hadis, salat yang paling berat ke atas orang ini, ke atas munafikin, iaitulah salatul isya dan salatul subhi. Itu sudah ada dalam hadis-hadis yang menyebut kepada kita. Maka yang terlebih keji dan jahat, Allahu Akbar, yang terlebih keji dan jahat orang yang meninggalkan salat Jumaat, kerana ianya setengah daripada fardu ain dengan muwafaqah, dengan ittifaq jumhur ulama. Majoriti ulama mengatakan salat Jumaat ini fardu ain.
haram dan berdosa orang yang meninggalkan dia, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalasa jum'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi. Artinya siapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat dengan ketiadaan uzur, nasaya dicop, dimateri, dicop oleh Allah Ta'ala di atas hatinya. Tanda hadis ini riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang disalah arti oleh sebahagian masyarakat. Apa salah arti? Dia kata 3 kali Jumaat tak boleh tinggal. 1 tak apa, 2 tak apa. Saya menerima aduan, walaupun saya ni bukanlah ahli suhakam, tapi menerima aduan. Dia kata, ustaz macam mana nak buat? Saya ni kerja shift hari Jumaat. Hari Jumaat tak boleh pergi sebab kena kerja. Bila dia pergi komplain dekat toker dia, tuan kilang ni, oh dia kata jangan bimbang. Saya ada maklumat, orang Melayu bagi fatwa kepada saya, 2 kali tak pergi Jumaat tak ada masalah. 3 baru tak boleh. Dia baca ada hadis, dia kata. Apek ni baca hadis juga ni. Baca hadis. Hadis ni siapa dia tinggal 3 kali Jumaat maka dicop. Kita kena bagi tahu pada orang Melayu ni, ini mazhab orang Melayu dalam bab solat Jumaat. Kita kena maklumkan bahawa solat Jumaat tak pergi sekali berdosa. Dosa besar dah. Kali yang kedua dosa lagi yang tak ada uzur. Kali yang ketiga bukan sekat dosa, dicop di atas hati dia daripada orang yang ghafilin, orang yang tak kenal Tuhan. Yang ketiga tu dah gazet dah tu, berat. Jadi ini salah baca, dia kata 1 tak apa, 2 tak apa, 3 baru tak boleh. Jadi token pun buat shift siap-siap dah. Minggu ni awak kerja, minggu depan kerja, minggu yang ketiga lepaskan bagi orang lain. Saya kadang-kadang dalam isu Jumaat ni berasa duka cita juga. Ada kawan-kawan di kilang, ada yang di hospital, bahagian unit pembedahan. Dia kata, kami ni ustaz, kenapalah tak tahu, hari bekerja 5 hari, tapi dipilihnya hari Jumaat untuk hari pembedahan. Hari Khamis ada, hari Isnin ada, dipilih hari ni. Yang banyak terlibat pegawai-pegawai yang lelaki-laki, sama ada doktor ataupun pembantu laki-laki. Memang kadang-kadang kalau kita jangka 12.30 boleh berhenti, pembedahan ini banyak benda kes emergency, kadang-kadang sampai pukul 3, pukul 5 petang tak habis lagi. Jadi kepala pemikiran umat Islam ini kenapa tidak ada, tak berfikir tentang ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita haraplah kesedaran-kesedaran yang perlu disampaikan, dan pihak yang bertanggungjawab juga perlu memberi motivasi ataupun garis panduan kepada pekerja-pekerja, kepada kilang-kilang dan lain-lain untuk hari Jumaat. Jadi insya-Allah oleh kerana hari Jumaat ini panjang, banyak perbahasan dalamnya, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam jalsah yang akan datang insya-Allah. Jadi kita tanda di situ dulu hukum salat Jumaat dan kelebihan-kelebihannya. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.